Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bayi keliru puting itu adalah benar, di mana bayi tidak dapat menyusu direct di puting payudara ibu kerana dia telah diberikan puting botol sebelum bayi betul-betul mahir menyusu direct di puting payudara ibu. Apabila bayi keliru puting, dia nak menyusu ibu pun sangat struggle. Dia tak dapat nak latching dengan betul dan menyebabkan puting ibu akan luka, berdarah dan bengkak. Jom dengar saya berceloteh tentang bagaimana nipple confusion atau keliru puting ini boleh berlaku. Kita kena faham mengapa keliru puting ini boleh berlaku. Ia disebabkan oleh perbezaan antara penyusuan direct di payudara ibu dan juga penyusuan di puting botol. So jadi ada beza dua cara penghisapan ni. Mekanisme hisapan tu berbeza. Jadi apabila bayi telah diberikan puting botol, dia tidak tahu lagi macam mana nak menghisap di payudara ibu. Dan kena ingat payudara ibu ni ada macam-macam jenis puting. Ada puting yang inverted, ada yang flat, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tubular. So jadi kalau bayi tidak membiasakan dengan puting ibunya, maka apabila telah diberikan puting botol, ia akan menyebabkan bayi akan keliru. So jadi sangat penting untuk ibu-ibu semua faham apabila bayi dilahirkan, tolong terus buat skin to skin dan terus latching. Kalau boleh tidak dipisahkan lagi lah. Maksudnya terus direct. Jangan minta botol puting botol diberikan kepada bayi. So nak tahu tak bagaimana perbezaan hisapan di payudara ibu dan juga penghisapan di puting botol? Okey, kena ingat kita ada dua pressure yang berlaku apabila bayi hisap di payudara ibu, iaitu ia akan terhasil dua pressure, iaitu pressure positif dan pressure negatif. Okey, bagaimana pressure positif itu terhasil? Disebabkan oleh pergerakan lidah bayi. Apabila bayi menjulurkan lidahnya, apabila dia nak menghisap payudara ibu, dia akan menjulurkan lidahnya dan dia akan tolak lidah bayi, dia akan tolak macam ni ke arah langit-langit dan bahagian atas areola akan bersentuhan dengan langit-langit dan dia akan menyebabkan positive pressure. Okey, dia akan memancutkan susu yang ada dalam glands ni, dalam kelenjar ni. So jadi dia akan tolak macam ni. Okey, bagaimana pula negative pressure boleh dihasilkan? Okey, negative pressure dihasilkan apabila bayi mula mencembungkan mulut dia. Macam ni, dengan mulut yang besar buka seperti fish mouth. So fish mouth macam ni, So jadi dia buka mulut besar-besar, lip dia terjuih, semua dia punya bibir terjuih dan dia menyedut. Dia menyedut, itu kita panggil negative pressure. Mana pula dengan hisapan di puting botol? Kalau penghisapan di puting botol, lidah bayi tidak perlu menjulur-julur seperti dia menghisap di payudara ibu, dan lidahnya berada sentiasa di belakang tekaknya dan menyebabkan lidahnya menjadi malas, dan tekanan negatif pressure dihasilkan oleh otot pipinya yang mencengkung ke dalam, dan ia akan menyebabkan pancutan susu daripada botol. Tekanan positive pressure yang dihasilkan apabila gusi bayi menekan kepada puting botol untuk memastikan puting botol itu sentiasa berada di dalam mulutnya. So, faham kan? So, jadi kita tahulah bahawa apabila kita menyusu ibu, keseluruhan otot motornya digunakan. Okey, termasuk lidahnya. Dan lidahnya akan terjulur keluar setiap kali bayi ingin menyusu. Kalau susu botol, bayi yang telah keliru dengan susu botol, dia menjadi malas. So, jadi lidahnya jadi malas, lidahnya fall backward. Dia akan berada di belakang tekak, di mana bayi tidak akan menjulurkan lidahnya. Kita akan bila letak jari dekat sini, bayi tidak akan cari-cari dengan lidah dia. Lidah dia tak akan terjulur-julur. So jadi dia akan fall backward lidah tu, dan bila dia menghisap macam dalam gambar tadi, dia hisap pipinya cengkung dan dia menyebabkan penghasilan negative pressure sahaja tanpa positive pressure. Maksudnya lidahnya tidak bekerja untuk menghasilkan positive pressure seperti mana bila bayi menyusu kepada payudara ibu. Jadi kita kena faham lah bila menyusu payudara, pipinya akan cembung, mulutnya akan terbuka luas dan lidahnya terjulur-julur dan menghalang daripada gusi bawah menggigit payudara ibu, terkena atau bergeser dengan payudara ibu ataupun nipple ibu lah. Tapi apabila bayi yang keliru puting telah diberikan botol awal, jadi dia punya lidah jadi lazy,
malas, jadi lidah dia fall backward. Jadi kita nak cuba pula bagi direct breastfeeding, so lidah dia ke belakang, jadi dia akan maintain puting ibu dalam mulut dia dengan menggigit dengan gusinya, dan pipinya akan cekung macam ni, seolah-olah macam dia menghisap botol. Lidahnya tidak terjulur-julur macam bayi yang menyusu ibu direct lah. So jadi dia akan menggigit dan menyebabkan puting ibu sangat luka, sakit, berdarah. Macam apabila bayi datang dengan keliru puting, biasanya saya akan bagi cadangan untuk stop terus penyusuan di botol. Maksudnya kita tak nak terus baby belajar penyusuan susu ibu ataupun penyusuan susu formula di botol. So ada ibu yang perah susu bagi pakai botol kan, sebab baby dia dah nipple confused. Jadi kita tak nak. Kita suruh ibu belajar bagaimana nak bagi bayi susunya melalui cawan atau sudu sebagai ganti kepada botol, sementara kita nak merawat ataupun merangsang otot mulutnya dengan menggunakan teknik terapi rangsangan otot mulut ataupun oral stimulation terapi yang saya akan sediakan videonya. Jadi apabila setiap kali sebelum baby betul-betul lapar nak nangis nak minum, dalam beberapa mungkin setengah jam sebelum dia minum tu bayi boleh mendapat semula rangsangan supaya lidahnya tu dah tak malas lagi dah. So jadi kita bagi semua sekali ni kita terapi otot mulut ini kita perlu menggunakan jari yang bersih, tiada kuku yang panjang, kuku pendek, dan pakai glove dan gunakan jari yang paling halus lah yang kita boleh masuk dalam mulut baby, dan kita boleh mula start daripada dalam baru keluar, sebab kita tak nak kumar-kumar kat luar masuk kat dalam. Jadi kita start terus daripada dalam, kemudian baru kita start depan, bawah ni, atas, lepas tu tepi, goyang-goyang macam ni. Okey, dekat lidah. Okey, lepas tu langit-langit bagi dia ni kan. Okey, bagi dia hisap. Okey, macam ni. Okey, lidah dia masukkan jari ni, letakkan lidah kat sini. Main. Lepas tu gusi dia tengok dia dah boleh angkat, nampak? Okey, dah boleh angkat. Okey, gosok-gosok gusi. Bagi dia ni atas, nampak lidah dia keluar, nampak? Okey. Kita nak bagi dia mulut dia buka besar balik. Pipi dia bagi dia jangan malas sebab ni masa termasam ni nak kena urut sikit lah. Okay. Ni bibir nak bagi dia buka besar kan. Nanti kita main-main dengan bibir dia. Nampak lidah dia berangkat ni. Okay, kita boleh try lah sekarang. Faham semua? Jadi inilah lebih baik kita prevent daripada dia mendapat nipple confusion kan, kerana bila dia dah mengalami masalah nipple confusion, ibu juga yang terseksa. So jadi pastikan share video ini, dan jangan lupa subscribe kepada channel YouTube Dr. Super Pokpad.